pentingnya untuk silaturahim antara masyarakat dengan ulama. Silaturahim mansya'atul lil ajal. Digalakkan dalam syariat kita mengadakan silaturahim. Lebih-lebih lagi hadirin hadirat sekalian, perhubungan antara masyarakat dengan ulama. Nabi kata man jalasani ulama faqad jalasani wa man safahal ulama faqad safahani atau kama qala. Siapa-siapa kedudukan dengan ulama semacam duduk dengan aku, Rasulullah kata. Siapa-siapa dapat berjabat dengan ulama semacam berjabat dengan aku. Hadirin hadirat sekalian, kita sudah jauh dengan Rasulullah. Beratus-ratus kurun. Tak dapat kita bertemu dengan Rasulullah. Tapi walau bagaimanapun, kita bertemu juga dengan warasatul anbiya, yaitu ulama-ulama. Jangan ketinggalan, hadirin hadirat sekalian. Ulama sebagai payung masyarakat untuk nak meneduhkan daripada hujan ataupun panas. Dan ulama lah memimpin masyarakat bawa kepada jalan kesejahteraan. Satu cerita Rasulullah cerita satu hari. Dia kata kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat aku, kamu dengan aku ni macam orang pelka api waktu malam. Orang pelka api waktu malam musim kemarau. Nak bakar sampah siang hari panas, takut melarat kena kebakaran, dibakar belah malam. Bila bakar sampah belah malam, marilah ibu belalang, katu, hagas, nyamuk, pok-pak jatuh dalam api. Yang tuan bakar sampah tu pun duk halau je. Bukan aku nak bakar, aku nak bakar sampah. Tapi hidup melapak tutik jatuh hangit dalam api. Macam itulah Rasulullah aku dengan kamu. Kepung sana, kepung sini, kepung sana. Nak selamat daripada api neraka. Tapi duk lompat kedik, nak pergi ke neraka juga. Hadirin hadirat sekalian, pengajaran kepada kita, tumpulah kepada ulama-ulama. Tempat tumpuan kita. Hadirin hadirat sekalian, saya dipahamkan juga majlis ini satu majlis untuk kesedaran masyarakat. Supaya ada kesedaran masyarakat betapa pentingnya ulama. Ulama yang cukup penting sekali. Tempat pergantungan kita. Lebih-lebih hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam-macam masalah berlaku di depan mata kita. Ulama pun kurang. Tak berapa ekor dari belakang saya. Tak banyak dah. Dulu di Kedah ni, kita maklum, banyak pondok-pondok tu guru banyak. Di semasa ke semasa pelan kurang. Bukan duduk kembang tak. Pasal apa jadi macam tu? Kerana setengah daripada pemimpin kita juga anggap pondok-pondok ni tak ada hala tuju. Pengajian pondok tidak ada hala tuju. Dengan keadaan tu, pelajar-pelajar pun lemah semangat. Tinggal pondok-pondok pergi cari hak lain.
Kemudian di mana pelapis-pelapis untuk guru pondok? Ini sedarlah. Kita semua pakat tanggungjawab. Kita periduk balik pondok-pondok. Di mana ada tempat pondok-pondok kita tolong sokong. InsyaAllah Datuk Seri Menteri Besar kita pun dia berjanji dengan saya, tapi tak sempat lagi nak buat. Nak kembangkan pondok-pondok balik. Di sinilah tempat kita bergantung. Kerana macam-macam berlaku di hari ini. Oleh kerana masyarakat jauh dengan ulama. Yang duk kembanglah ni yang kita duka cita sekali, Wahabi, cara Wahabi, Syiah, cara Syiah dalam negeri kita ni. Tarekat jenis-jenis tarekat, macam-macam tarekat. Qadiani pun ada, Mu'tazilah pun ada, Qadariyah pun ada, Syiah pun ada, macam-macam. Makin duk kembang melampau. Yang ni yang kita duka cita. Yang ni yang tajuk yang penting sekali sama-sama kita memikir. Benda ni duk kembang. Tak ada sakatan. Akhirnya jadi macam mana? Anak-anak kita di belakang. Wahabi nak kembang hak dia. Syiah dia nak kembang hak dia. Tarekat macam-macam tarekat. Hak sesat. Masing-masing nak kembang. Ya orang kampung bingung. Masyarakat. Pi kampung ni. Mereka mati baca telkin. Pi di sana kami tak boleh baca telkin. Beda. Pi tani pula. Orang buat kenuri maulud. Belarak maulud pikiran-pikiran. Pi sana pula. Tak boleh buat macam tu, beda masuk neraka. Semua tu bawa cara Islam. Tapi tak sekata. Yang ni yang orang jadi bingung. Masyarakat sudah jadi pening. Kadang-kadang rumah saya tu pergi. Pakai seluar jin. Mudah-mudah. Bawa tasbih. Yang perempuan pakai tudung kepala pun tak ada. Cari tu. Nak buat apa ni? Nak terima tarekat. Masya Allah. Empat ni semayang ke tak? Itu sudah jadi bengong. Kucak kecil habis. Inilah yang berlaku hari ini. Yang meratib. Tarekat mereka meratib. Hingga tak semayang. Sampai siang meratib. Kita tanya pasal budak-budak tanya pasal apa tak semayang. Nak semayang apa lagi dah kita naik tahap Tuhan sendiri dah. Nak sembah Tuhan dah kita tu jadi Tuhan sendiri dah. Na'udzubillah. Di hari ini. Ini yang kita duka cita. Macam mana cara kita nak buat sakatan. Tak boleh ke sekat-sekat. Tak ada ke undang-undang. Yang ini yang kita duka cita. Hadirin dan hadirat sekalian. Mari sama-sama kita memikir. Inilah satu majlis yang julung-julung kali yang kita buat. Mudah-mudahan terbuka lagi fikiran kita. Kita dapat cari jalan. Kita fikir macam mana cara kita nak buat. Supaya ajaran-ajaran yang sesat itu dapat kita mengatasi. Kalau kita biarkan nanti, tak ada yang tua-tua ni habis terpengaruh. Boleh jadi terpengaruh dengan ajaran itu. Banyak sudah terpengaruh. Tak payah semayang. Semayang sehari sekali saja kita buat.
5 waktu. Lepas tu tak payah sembahyang, duduk ulang 5 kali sehari, 5 kali sehari, 5 kali pasal apa duduk ulang. Mana dalil, mana nas pula dah. Itu cara dia. Aduk berlaku hari ini. Bak akidah hadirin hadirat sekalian. Lagi teruk. Hingga mengaku ayat mata Tuhan meleleh. Ada buku sampai dah kat saya. Meleleh ayat mata Tuhan terbit. Jatuh menitik atas bumi jadi Nur Muhammad. Tukuk serenuk mereka. Hingga jadi gila pun dah. Pakat dua hafal ayat tu. Inilah ni. Melampau nampaknya. Ini macam mana cara kena nak sekat yang jadi merebak perkara-perkara ni. Kalau kita biar lagu ni, nanti anak-anak kita habis terlibat dengan perkara tu. Pasal apa manusia dia suka hal lagu tu. Yang tu yang sejati dia kata. Itu ajaran yang sebenarnya. Ajaran yang sejati. Pasal masyarakat jauh dengan ulama. Tak ambil tahu dengan ulama. Tak mau tanya ulama. Tak mau tanya apa. Terikut gitu. Ini yang jadi kucak kacir. Hadirin hadirat sekalian. Datuk Mufti baru saja sekejap cakap dengan saya. InsyaAllah majlis yang seumpama ni sekali lagi Datuk Mufti buat di tempat dia pula. Ini cukup baik. Kita sama-sama mikir berdekat dengan ulama. Mudah-mudahan kita tak terlibat dengan ajaran-ajaran sesat. Boleh kita dengar apa yang ulama-ulama kata. Kalau tak buat macam ni di mana? Kalau yang pergi majlis kuliah tak apa, yang tak pergi tang kuliah tak dengar apa satu. Ini satu perkara yang cukup baik, yang julung-julung kali di sini mulakan majlis ijtima' ulama. InsyaAllah ke depan kita kerak buat majlis macam ni. Penganjur-penganjur tolong anjur buat. Sedia selalu buat majlis macam ni supaya menyedarkan masyarakat. Jangan terpelencong dengan ajaran sesat. Hadirin hadirat sekalian. Ulama banyak jenis, ambil faham sama. Ada jenis warasatul anbiya, ada bukan jenis warasatul anbiya. Tadi dah saudara pengusi habaq dah tadi. Yang jenis warasatul anbiya, ilmu dia bukan dia kepentingan untuk diri, untuk nak memimpin orang ramai. Itu warasatul anbiya. Yang bukan warasatul anbiya, dia cari ilmu nak pengaruh orang ramai kepentingan diri. Itu bukan warasatul anbiya. Boleh beza sama. Jenis warasatul anbiya dan bukan jenis warasatul anbiya. Cari jenis warasatul anbiya yang baca kitab kuning-kuning. Kami dulu di Mekah, semua di Masjidil Haram pegang kitab seorang satu. Ulama besar-besar di Mekah, pakar-pakar ulama pegang kitab, baca satu-satu. Bagi murid faham. Murid pegang kitab tu juga ambil faham apa yang guru kata. Ini ulama warasatul anbiya yang sebenar. Sekarang ni macam mana hadirin hadirat sekalian? Ini setengah daripada alamat akhir zaman. Qalilul ulama wa katsirul khutaba. Jarang-jarang ada ulama yang baca kitab. Wa katsirul khutaba, yang banyak berpidato. Pensyarah. Dia boleh kata belakang. Apa sedap dia nak kata. Adapun warasatul anbiya, dia baca apa yang ditulis oleh ulama. Bukan pandai-pandai dia. Apa yang ditulis ulama-ulama dia tolong hurai bagi. Orang ramai tak nak hurai. Itu warasatul anbiya. Dan ilmu dia beramal dengan ilmu. Apa yang dia pendapat pada dia tak sia-siakan ilmu dia. Itu warasatul anbiya.
Kalau semata-mata ada ilmu tak mau beramal, itu bukan warasatul anbiya. Fa'alimun bighairi ilmin ya'malan mu'adzabun min qablu 'ubadil wasan. Fa'alimun orang alim, lam ya'mal bi ilmi. Tak mau beramal dengan ilmu. Mu'adzabun min qablu 'ubadil wasan. Disiksa dulu pada kafir sembah berhala. Ingat, ada ilmu beramal. Ikut apa yang diperintah suruh kita buat, apa yang diperintah larang kita tinggal. Hadirin hadirat sekalian, ulama-ulama dulu banyak keramat-keramat. Sekarang ini di mana ada keramat lagi dah? Tidak ada keramat. Kita jangan duk challenge. Ada juga setengah daripada ulama-ulama muda yang duk challenge ulama-ulama dulu. Bodoh, dengu, yumuk, jangan. Hang duk challenge ulama dulu, hang sekarang berapa buah kitab dah. Sebuah kitab pun tak nampak lagi. Ibnu Malik kata waqad tuzadu kana fi hashwin kama kana asah ilma man taqaddama. Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Waqad tuzadu kana fi hashwin kama. Ini masalah nahwu. Kana asah ilma man taqaddama. Amoi eloknya ilmu orang-orang dulu. Yang tuan-tuan nak challenge orang. Ni tak mau pakai. Dia lebih pandai pada Imam Syafi'i lagi. Dia lebih pandai pada Imam Ghazali lagi. Tuan-tuan jangan pengaruh yang macam tu. Itu semua sesat. Ikut ulama yang dulu. Ikut ulama yang baca kitab. Ada baca kitab, tuan-tuan pergi mengaji. Kalau setakat syarah saja tu, tengok keadaan lah. Kalau bertentang dengan hadis, dengan Quran, tak apa. Kalau tak bertentang, tolak Allah. Nabi kata, pasal ba'di selagi yang kamu tengoklah kemudian daripada wafat aku, umat aku berpuluh-puluh puak sesat, 73 puak. Yang ni pun buat Islam, 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 tapi tak sama. Islam mereka macam kita cerita tadi. Wahhabi pun buat Islam, Syiah pun buat Islam, Qadiani pun buat Islam, tapi tak sama. Jadi orang kampung nak bengong yang mana satu. Nabi kata, addu sunnati bin nawajis. Tokak hadis aku dengan geraham. Apa makna tokak hadis aku dengan geraham? Apa perkara yang mempakat dengan hadis aku, pegang yang itulah. Pegang tokak dengan geraham. Yang tak mempakat dengan hadis aku, tolak buang. Itu macam Syiah cara dia, Wahhabi cara dia. Duk ajar budak-budak sekolah, ainallah fis sama. Di mana Tuhan atas langit? Di mana Tuhan atas langit? Kalau Tuhan duduk atas langit, langit tu pun tak jadi. Jangan nak jadi kita. Yang duk pengaruh hadirin hadirat ajaran macam tu. Cari guru-guru ahli sunnah wal jamaah, mengaji kat ahli sunnah wal jamaah. Ainallah fis sama. Di mana Tuhan duduk atas langit? Kalau Tuhan duduk atas langit, langit pun tak jadi. Kita jangan tak jadi sampai kita semua. Tak boleh jadi. Pasal tu mengajilah. Karena yang penting sekali hadirin hadirat sekalian kita masalah usul. Pokok ringan sikit. Awaluddin ma'rifatullah. Yang penting agama Islam mengenal Allah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Tidak sah beribadat kecuali kena Tuhan. Anak sembah Tuhan, kena ada Tuhan. Anak kenal Tuhan tu macam-macam huraian. Kawan ni hurai begini, kawan ni itu yang jadi sesat. Nak kenal kawan ikut pergi ke rumah, kenal lah, berjumpa di rumah. Nak kenal Tuhan, nak pergi kelebek tahu mana? Mengaji. Belajar kepada
ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Apa perkara-perkara yang berkait dengan Tuhan